Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian kitab kita pada pagi ini, tuan-puan. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung seperti biasa permulaan kitab kita, kitab Sulamus Sibyan, muka surat 21. Okey, 21, bagaimana mengenal mani. Ini ciri-ciri mani, kita akan bincang pagi ini. Mengenal ciri-ciri mani, masih dalam perbincangan. Syarat yang ketiga, syarat wajib sembahyang yang ketiga, mesti balighun. Syarat wajib sembahyang yang ketiga mesti baligh. Ini tajuk pertama daripada komponen dalam sembahyang ni, yang pertama daripada 4 komponen asas sembahyang. Jadi penilaian, syarat wajib ini penilaian untuk kita nilai seseorang itu wajib ataupun tidak mendirikan sembahyang. Jadi apabila baligh sahaja seseorang itu, maka wajib dia mendirikan sembahyang. Bukan wajib lagi ibu bapa, ke atas ibu bapa, tetapi dirinya sendiri wajib mendirikan sembahyang. Kalau sebelum daripada baligh, umur tamyiz ataupun umur mumayyiz, maka wajib ke atas ibu bapa. Wajib ke atas ibu bapa memerintah ataupun menyuruh anak yang mumayyiz untuk mendirikan sembahyang. Haram kata ibu bapa sekiranya dia tidak memerintah anaknya mula daripada balik, dia membiarkan anak dia tak ajar peraturan sembahyang, dan dia tidak memerintahkan anak dia, tak menyuruh anak dia mendirikan sembahyang sebagai latihan sebelum balik, maka haram kata ibu bapa. Tak haram kata anak-anak kerana masih belum balik. Apabila balik sahaja, maka dia auto perintah itu, peraturan itu dia terus kepada individu ataupun anak itu yang dah balik. Baik, ketiganya tu sambungan kat situ. Maka pagi ni kita akan bincang ciri mani. Kenapa nak bincang ciri mani? Kerana kita nak nilai tanda balik ini ada 3. Pertamanya, mani melalui tanda. Yang keduanya, mani melalui auto, ataupun dipanggil mani secara sampai umur 15 tahun. Tidak ada tanda. Tanda ini pula ada 2. Yang pertamanya keluar mani. Yang keduanya ialah keluarnya darah haid. Dan yang ketiganya mani sampai umur melalui cukup 15 tahun tanpa ada tanda.
Itu kesimpulan ada tiga cara ataupun tiga tanda sampai umur. Sampai umur dengan tanda dua cara, dan sampai umur dengan cukup umur 15 tahun. Itu dia panggil umur yang baligh. Baik, kita nak bincang tanda untuk kita kenal mani, supaya kita tahu sekiranya anak-anak kita mimpi keluarnya air mani, maka adakah betul-betul air mani ataupun bukan air mani. Kalau air mani, maka dapat salah satu daripada tanda sampainya umur balighun ataupun sampainya umur yang ditaklifkan ke atasnya hukum syarak. Itu dia panggil baligh. Baligh ni bahasa syarak yang telah digunakan oleh orang kita ataupun bahasa Melayu kita, mengambil terma syarak ini dijadikan bahasa ibunda kita. Orang panggil baligh. Kita tak ubah dah makna. Ambil bahasa syarak itu, ambil terma syarak itu sebagai bahasa ibunda kita. Kita mesti tahu apa dia baligh. Maksud baligh ini orang yang sampai umur yang ditaklif ataupun yang dipertanggungjawabkan ke atasnya hukum syarak. Apabila baligh saja dia, apabila sampai saja dia umur, maka syarak ataupun dia panggil mereka ini berinteraksi dengan hukum syarak setiap masa. Bangkit tidur, hukum syarak berjalan ke atas mereka. Haram, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi 5 ini, kerangka hukum syarak ini sentiasa berinteraksi dengan kita, sedar ataupun tidak. Perkara yang wajib tetap berjalan ke atas kita walaupun kita tak buat. Kadang-kadang tumpang ada orang yang dia tak perasan apa perkara yang wajib. Dia tak sedar, antaranya ialah kewajipan menuntut ilmu 3 serangkai. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu bukan sunat. 3 bidang ilmu tu wajib ke atas seseorang mula balik sampai dia faham. Sentiasa berinteraksi dengan dia, sentiasa menekan dia. Kalau dia tak settle sampai bila-bila, wajib berjalan ke atas dia sampai dia mati. Itu dia panggil orang yang balik, sentiasa berhubung ataupun berinteraksi dengan 5 kerangka hukum ini, sedar ataupun tidak dia. Haram dia buat walaupun dia tak sedar. Dia kata, saya tak tahu Ustaz, saya buat benda haram. Tetap direkodkan haram dan ada penalti ataupun ada hukuman yang Allah peruntukkan. Apabila kita mati saja, maka Allah hukumkan kerana kita melakukan kesalahan. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Kenapa? Kerana tahu itu ataupun mesti ambil tahu perkara yang haram, perkara wajib, perkara sunat, perkara makruh ini bermula apabila dia balik. Itu dipanggil orang yang ditaklifkan hukum syarak ke atasnya. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tajuk dia? Bagaimana mengenal mani. Yang ini bagaimana mengenal ciri-ciri mani. Bermula dikenal mani, ini bermula diketahui ciri-ciri mani. Dia mani ni tuan-puan, dia ada ciri eksklusif, tidak ada pada air lain. Ni dia panggil unik. Allah mencipta air mani sangat unik, tidak ada pada air lain. Tidak ada pada air wadi, tidak ada pada air madhi, lagi-lagilah tidak ada pada air kencing. Ciri dia tak sama. Ini dipanggil ciri eksklusif yang tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada air lain. Bermula dikenal, bermula diketahui mani itu, ciri-ciri mani yang khusus itu dengan salah satu daripada 3 sifat ataupun 3 ciri. Sifat ni bahasa Arab tuan-tuan, bahasa kita dengan ciri. Daripada 3 sifat ataupun 3 ciri. Ciri apa ni? Ini ciri khusus ataupun ciri yang eksklusif, hanya ada pada air mani
Tidak ada pada air lain. Air lain tu maksud apa? Air kencing, air wadi, air madhi. Bukan maksud air lain tu air teh. Kan, tu tak payah compare air teh dengan air mani. Ini maksud dia air yang keluar daripada kita, daripada manusia. Yang keluar daripada zakar kita ni tuan-puan, air kencing, air wadi, air madhi. Tu je. Ada 3 je ciri dia. Pertamanya daripada 3 ciri air mani. Air mani ni tuan-puan, kita je biasanya sebut air mani dia untuk lelaki, tidak. Mani ni dia, tanda mani dia panggil keluarnya air mani ni tanda umum bagi lelaki dan perempuan. Umum. Maknanya lelaki pun ada air mani, perempuan pun ada air mani, lelaki ada air mani. Cuma kita sebut air mani nampak lelaki saja, tidak. Air mani dia panggil ciri umum meliputi lelaki dan perempuan. Adapun tanda balik 2, pertama air mani, kedua darah. Adapun datangnya darah, itu dia panggil ciri khusus kepada perempuan. Tidak ada pada lelaki, iaitu darah haid. Pertamanya daripada 3 ciri, keluarnya air mani itu dengan terpancar-pancar. Dia panggil min ma'in dafiqa. Ini Allah sebut. Min ma'in dafiqa. Keluarnya air mani ni, ciri dia ni tidak ada pada ciri lain. Tidak ada pada air wadi, air madhi, air kencing. Itu keluar, bentuk dia, cara dia ialah terpancuk-pancuk. Ini ciri pertama. Dia panggil apa? Dia panggil keluar dalam keadaan terpancuk, ataupun dia panggil pancutan demi pancutan. Itu dia panggil ma'in dafiq. Keluar tu dengan warna apa-apa sekalipun. Tak kisah warna apa pun. Kalau dapat satu ciri ni, dikira air mani. Jadi air mani ni tuan-puan, dia tidak disyaratkan perfect 3 ciri. Tak disyaratkan lengkap, sempurna 3 ciri baru dihukumkan air mani. Tidak. Satu daripada 3 syarat dinamakan air mani. Ini antara bentuk-bentuk yang kita mesti ingat dalam fiqh. Dalam fiqh ni tuan-puan, ada kalanya syarat itu mesti cukup barulah kita boleh hukumkan. Ada syarat certain hukum disyaratkan dapat satu ataupun sebahagian daripada syarat yang telah ditetapkan sudah boleh dihukumkan. Ini antara benda yang kita perlu ingat. Dia tak boleh kita nak kata nak teori, tak boleh. Sebab dia ada kalanya hukum fiqh itu mesti cukup, ada kalanya tak disyaratkan cukup. Contoh, syarat wajib 5. Dapat salah satu daripada 5, diwajibkan dia solat. Syarat sah solat 9. Mesti sempurna baru sah solat. Tu. Di sini untuk menghukumkan air itu mani, maka dapat salah satu daripada 3 ciri sudah boleh dihukumkan air mani. Walaupun tak sempurna 3. Satu daripada 3 boleh dihukumkan air itu air mani. Baik. Asalkan keluar dalam keadaan terpancuk-pancuk, keluar dalam keadaan pancutan demi pancutan, walaupun dengan warna apa-apa sekalipun. Cuma ghalibnya, ini biasanya warna air mani ni tuan-puan, warna air mani biasanya kalau lelaki warna putih dan lebih pekat ataupun likat. Warna putih lebih pekat. Ini biasanya. Ada juga warna putih tapi cair. Ini sebuah dia. Ini umumnya
bagi lelaki ni warna putih lebih pekat. Dan perempuan pula dia putih kekuningan. Dia putih kekuningan dan lebih cair sedikit berbanding lelaki. Tak sama. Tu. Tak sama dengan lelaki. Lelaki dia pekat, dia likap, dia putih. Perempuan pula putih kekuningan. Dia tak putih solid. Dia putih kekuningan dan dia lebih cair daripada mani lelaki. Itu ghalib biasanya, normalnya. Tapi ada yang biasa, ada yang luar biasa, yang tak sama dengan yang ghalib. Jikalau dengan tiada, walaupun tidak ada ciri lain ada 2 lagi. Jikalau dengan tiada lazat ataupun tiada perasaan sedap ketika keluar. Keluar tu tak rasa apa pun. Tapi ciri pertama ada. Walaupun ciri kedua ni perasaan. Keluar tidak ada rasa apa pun. Tu ciri kedua. Tapi ciri pertama ni dah keluar dalam keadaan terpancuk. Jikalau dengan tiada lazat. Tiada lazat ni tiada perasaan sedap dan tiada bau sekalipun. Tidak ada berbau mani. Tetap dihukumkan air mani. Ciri yang kedua, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan keduanya daripada 3 ciri air mani atau keluar air mani tak kala ketika keluarnya air mani itu berasa lazat, yakni ada perasaan sedap. Lazat ni bahasa kitab lah tuan. Ada perasaan sedap. Okey. Dan kita harap dia akan tambah lagi. Bukan sekadar ada perasaan sedap, dia kata ma'a quturiz zakari, serta dia akan lemah zakar, kendur zakar bagi nisbah lelaki. Tu apabila dia keluar saja air mani, pertamanya bentuk dia keadaan terpancuk demi pancutan, yang keluarnya Allah berikan kenikmatan perasaan sedap serta kendur atau layunya zakarnya. Bagi nisbah bagi lelaki. Kalau nisbah bagi perempuan, lepas keluar mani dia panggil intisyarus syahwah, yakni capai kepuasan syahwat dia ataupun tertunai kepuasan syahwat dia apabila keluarnya mani. Itu bagi nisbah bagi perempuan. Dia ada nisbah berbeza. Ini Allah Ta'ala cipta. Berbeza di antara perempuan dan lelaki. Dengan apa-apa warna sekalipun, asalkan keluar itu ada perasaan lazat, perasaan sedap, tak kisahlah apa warna sekalipun. Warna kuning ke, bukan warna putih. Dapat satu syarat daripada 3 syarat, dapat satu ciri daripada 3 ciri. Dan jikalau tiada terpancar-pancar dan tiada bau sekalipun, dapat satu daripada 3. Dapat apa? Perasaan, ada sedap ketika keluar, walaupun baunya bukan bau air mani, walaupun warnanya bukan warna air mani. Tu. Ciri ada 3, ciri warna, ciri cara dia keluar, yang keduanya ciri taste, perasaan sedap, yang ketiganya bau. 2 lagi itu tidak ada. Ada satu ciri saja, maka dinamakan air mani.
Jadi kesimpulan poin yang kita perlu ingat tuan-puan, kita ingat 3 ciri, satu daripada 3 ciri dihukumkan air mani. Tidak disyaratkan 3 ciri sempurna ataupun lengkap baru dihukumkan air mani. Baik, ciri yang terakhir. Sebelum ciri terakhir tuan-puan, perbezaan sebut intisyarul syahwat ni, ada perbezaan di antara orang biasa ataupun biasa dengar fitnah bagi lelaki dan fitnah bagi perempuan. Ni fitnah ni orang Melayu dia lain. Contoh tuan-puan, dalam kitab fiqh sebut ni antara kita belajar istilah ataupun kita belajar terma. Sebab kita nak faham hukum fiqh, kunci dia ialah kita kena memahami terma dia, memahami bahasa fiqh. Di dalam kitab fiqh sebut haram ketika mana dia ada 2 hukum. Satu, haram bagi lelaki memandang perempuan. Satu. Yang kedua, haram bagi lelaki sekiranya menimbulkan fitnah. Tu beza tu. Kan? Ni cerita isu pergaulan tuan-puan, isu pergaulan. Satu hukum memandang walaupun tidak ada fitnah. Satu lagi hukum fitnah. Satu lagi hukum fitnah. Jadi 2 hukum ni dia berbeza. Kadang-kadang setengah orang dia satukan, dia gabungkan. Dia kata saya pandang ustaz, tapi saya tidak ada fitnah. Saya pandang, tapi saya tak ada isu fitnah pun bagi saya. Dia keluar makan dengan office mate dia. Jadi biasalah kita apabila lunch, ramai di office mate kita perempuan, kita je lelaki. Kita pun ajak ramai-ramai. Ramai okey lagi lah kan. Tapi kadang-kadang berdua-duaan. Tu ramai ada orang tanya isu. Ustaz boleh tak saya keluar makan je? Belakang tu ada je lah. Saya keluar makan je ustaz. Bukan ada apa-apa pun. Saya kata keluar makan dengan siapa? Office mate saya. Office mate okey lah, apanya nak ajak siapa lagi saya kata. Tak, masalahnya perempuan. Isu dianya. Saya kata ingat lelaki, tak perempuan. Tapi ada tapi. Dia kata saya bukan ajak anak dara ustaz. Ya dah isteri orang dah. Kakak saya dah. Saya umur 30. Yang saya ajak tu adalah umur 40-an. Kakak saya lah. 40-an tu isteri orang. Tak isteri orang pun sama je lah. Jadi dia kata, saya ajak makan, belanja kakak, kami 2 je lah. Tapi tak ada timbul isu fitnah apa pun. Okay, itu isu fitnah. Bukan isu pandang. Bukan isu pandang. Isu pandang lain. Isu memandang. Memandang ni melihat wajah ataupun aurat perempuan. Itu dia panggil isu memandang ataupun isu melihat. Melihat ini asalkan tengok aurah dia saja, sama ada timbul fitnah ataupun tidak, tetap haram. Sama ada timbul fitnah ataupun tak timbul fitnah, tetap haram. Isu yang keduanya ialah isu fitnah, ataupun kita panggil isu pergaulan yang menimbulkan fitnah. Apa dia fitnah? Ini kita nak bincang. Jadi di sini ni dia agak, orang panggil tuan-puan, dia agak hukum yang dipakejkan. Ada banyak hukum yang dipakejkan. Hukum fitnah, hukum memandang, beza, dan hukum ikhtilat, pergaulan. Tu beza. Dia banyak dalam tu yang kita kena ambil kira semua supaya selamat. Dia tak boleh kira satu je. Tak boleh kira hukum mandang. Saya tak pandang ustaz. Sejak kami keluar sama-sama je. Kami tak pandang. Sembang pun tunduk bawah.
Kalau sembang, tengok cakap sembang tu, itu tak menjadi isu lah. Cuma ni tuangu, saya ingat perkataan tuangu saya. Saya kata tuangu Haji apa ni, Haji Omar bin Razak. Saya kata apa maksud melihat? Haran memandang. Apa maksud memandang? Yang kata haran, aurat dia, aurah. Sama ada memandang muka aurah juga. Dia panggil aurah yang haram lihat tapi tak wajib katuk. Ma yahrumu nazrahu, itu haram. Dia panggil ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrah, tu dia panggil aurah dalam syariat kita. Ada dua makna. Kawasan yang wajib dikatuk, wa ma yahrumu nazrah, kawasan yang haram dipandang. Muka tak wajib katuk, tangan hingga siku tak wajib pakai glove, tetapi yahrumu nazrah, kawasan itu haram dipandang tanpa hajab. Tak ada hajab, tak ada tujuan, tak boleh pandang. Apa maksud pandang? Kata Tuan Guru Haji Omar Abdul Razak, ni nak bahasa dia mudah lah. Dari kitab ada dah. Dia kata maksud memandang ini, melihat ini, mengekalkan pandang. Kita pandang sekali terpandang tu tak apalah, tapi mengekalkan pandang. Maksudnya pandang sekali, nak pandang sekali lagi walaupun tak kekal, ataupun dia pandang lama. Dia kata sekali pandang tak apa, tersalah kita kekalkan. Tenun muka, ketika bersembang tu tenun muka, tu tak boleh. Mengekalkan pandang. Baik, itu isu lain. Yang kita nak timbul isu fitnah. Apa maksud fitnah bagi lelaki dan fitnah bagi perempuan? Maksud fitnah bagi lelaki ni ialah intisyaruz zakar. Intisyaruz zakar. Payah nak terjemuh tuan-tuan. Intisyaruz zakar ni. Intisyar ni asal berterabur. Zakar lah. Maksud apa? Asal maksudnya naik. Zakar dia naik. Itu maksud dia asalnya. Tapi bahasa kita maksud apa? Maksudnya timbul perasaan walaupun sedikit, gairah walaupun sedikit. Itu dipanggil fitnah. Itu dipanggil fitnah. Sebab itulah memandang ini tidak disyaratkan gairah. Asal kepandang haram dalam mazhab kita. Perbezaan mazhab lain. Mazhab kita apabila memandang saja perempuan, tak ada gairah ataupun tidak, tetap haram. Kenapa? Kerana tidak disyaratkan timbul fitnah ataupun tidak disyaratkan ada gairah. Dia panggil haram semata-mata memandang lelaki ataupun haram semata-mata memandang perempuan. Haram. Apabila timbul fitnah, maka ini isu lain. Walaupun memandang bukan perempuan, tetapi dia memandang lelaki, timbul gairah, haram dia memandang lelaki. Kenapa? Kerana ilah berbeza. Ni kena tahu ilah. Dia pandang lelaki ni nampak jambu sikit. Timbul gairah, perasaan. Perasaan nak kahwin, bukan nak kahwin apa, laki. Tapi perasaan gairah walaupun sedikit. Ada shock sikit wire dia. Sekarang ni akhir zaman ni banyak wire shock tuan-puan. Ada perempuan ni tak biasa je. Kalau kawan-kawan dengan geng sosial ni sangat teruk sekarang ni. Isteri ada, tapi tak nak dengan isteri, nak dengan lelaki, nak dengan kawan dia. Ni teruk lagi daripada binatang. Kita ni biasanya duduk dalam bi'ah, environment yang solihah ni, tak terbiasa dengan isu-isu macam tu, kan? Isu laki man laki. Perempuan ada, bini dah ada. Kalau tak ada bini lain kira lah. Ya, ada isteri, tetapi tak nak yang halal ini, yang isteri ini tak nak dengan lelaki juga. Haram dia melihat lelaki walaupun bukan perempuan, asalkan ada gairah. Ini isu kenapahan illah berbeza. Haram apabila timbul gairah ataupun dia panggil fitnah. Itu maksud fitnah bagi lelaki. Tak kisahlah dia tengok apa pun, asalkan ada fitnah. Dia tengok lelaki haram, ada fitnah. Dia tengok binatang haram, ada fitnah. Dia tengok pokok kayu haram, ada fitnah. Tak boleh tengok pokok tu. Kenapa? Kerana fitnah. Teruk sangat syok wayar dia. Tengok orang lelaki tu syok dah. Tengok binatang syok juga. Tengok pokok pun syok juga. Maka haram dia tengok pokok pun. Kenapa? Kerana sebab dia
fitnah. Tu kena faham terma dia. Jangan gabunkan. Apabila dia tak faham basic-basic ni, menyebabkan dia kata, ustaz saya tak pandang. Dia duk kira dia tahu hukum basic je, haram memandang. Ini bukan isu pandang, tapi isu fitnah. Isu yang ketiga, pergaulan. Pergaulan pun tak boleh. Itu ikhtilaf. Jadi elakkan, jadikan habit keluar berdua-duaan dengan bukan mahram. Tak kisahlah isteri ke, anak dara ke. Anak dara dia tahu, tak boleh. Tahu pula. Isteri orang dia kata tak apa. Dia kata dah kakak dah. Kakak pun samalah, bukan kakak kita kan. Kalau ramai-ramai itu lain lah. Ramai-ramai itu isu lain pula. Tak ada isu fitnah. Tapi kalau ada fitnah, ramai pun bukan dia kira. Tak boleh juga. Oh, aku tak ada kakak ni tak syok lah. Lain macam tu. Dia jadi lain lah. Makan pun tak pernah selera. Kenapa? Biasa duk makan dengan kakak ni. Hari ni lain macam. Tu jangan tu. Kalau lain macam tu kena elakkan. Sebab mungkin kacau apa nama ni, syaitan duk cah bateri. Syaitan duk cah, duk suntik, akan timbul gairah. Sebab syaitan dia pakar, dia tahu. Dia lebih pakar pada kita. Dia lebih alim pada kita syaitan ni. Kerana dia asal daripada malaikat. Dia asal berkawan dengan malaikat. Dia hidup beratus tahun dengan malaikat sebelum dia bertukar title jadi syaitan. Jadi jangan main-main dengan syaitan kerana dia level tinggi asal dia. Sebelum dia bertukar title dipanggil syaitan, ini disebut dalam kitab apa nama ini, cerita Isra dan Mi'raj. Dia ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, bagaimana kisah syaitan bertukar level. Asal dianya seorang yang abid, seorang yang kuat beribadat bersama-sama dengan para malaikat. Sebelum dia ini bertukarnya jadi syaitan. Syaitan gelaran dia. Syaitan itu adalah gelaran dia. Sebelum dia bertukar gelaran syaitan, dia orang yang banyak beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia orang yang banyak ilmu. Dia tahu bagaimana cara nak suntik kita supaya kita apa nama ini lari. Supaya kita melakukan dosa seperti dia. Baik, kembali balik tuan-tuan, kita dah tahu istilah fitnah. Di sini ni intisyarus syahwah. Bukan fitnah. Intisyarus syahwat ni capai kepuasan syahwat bagi perempuan. Ketiganya daripada tiga ciri dengan ada baunya bau mani. Ciri bau yang ketiga. Pertama, cara keluar. Yang kedua, perasaan. Yang ketiganya adalah bau. Bau seperti apa? Seperti tepung gandum. Ini seperti saja, bukan real, bukan realiti yang sebenar. Ini seperti saja. Kadang-kadang tak samalah. Seperti tepung gandum yang diuli hendak buat roti. Bila? Pada waktu basahnya. Basahnya mani tu. Ketika baru keluar tu dia akan bau macam ni. Bau seperti tepung gandum. Kenapa? Kerana ciri pemakanan kita, kita banyak makan biji-bijirin. Dia akan bau. Kita makan nasi, kita makan bijirin, dia akan bau seperti roti yang diuli. Dan baunya bau mani ini, tak kala keringnya, kering mani itu seperti telur putih. Kalaulah dia kering dah, berkeping dah, dia tak bau macam roti dah, dia bau macam telur putih. Dan jikalau dengan apa-apa warna dan tiada terpancar-pancar dan tiada lazat sekalipun, walaupun warnanya bukan warna mani, bukan putih, dan keluarnya meleleh, tak terpancar-pancar, meleleh keluar, tak sihatlah tu, meleleh keluar.
Dan yang ketiganya, tidak ada apa-apa rasa pun. Tapi kita cam tanda yang ketiganya ialah bau dia kuat. Bau air mani itu bau yang kuat. Maka wajib, apabila dihukumkan air mani, maka keluar hukum. Maka tu dia panggil tafriq bagi kata air mani, maka wajib mandi. Hukum dia wajib mandi. Cuma hukum ini wajib mandi, adakah segera ataupun serta, ini tengok keadaan dia muassak. Hukum wajib ini kalaulah sempit masa untuk mendirikan sembahyang, wajib segera mandi. Itu nak tahu kewajipan itu, adakah kewajipan itu segera lepas daripada keluar mandi terus kena mandi. Ini kena tahu juga dari segi pelaksanaan hukum itu. Adakah boleh didelay 2-3 jam baru mandi? Jawab dia, wajib ini asalnya ialah wajib muwassak. Wajib yang diluaskan hukumnya, boleh mandi bila-bila. Tetapi sekiranya sempit masa itu dengan waktu nak mendirikan kewajipan, wajib segera mandi. Contoh, subuh tinggal 20 minit lagi, ataupun subuh tinggal 5 minit sahaja lagi masa untuk habis subuh, maka wajib dia mandi segera. Lepas mandi terus ambil wuduk dan terus mendirikan sembahyang subuh. Tu. Kalaulah luah lagi, maka sunat dia mandi segera. Adapun wajib mandi itu tak wajib, cuma pelaksanaan segera ke cepat itu ada tambahan hukum. Kalaulah lambat lagi dengan benda yang wajib dia buat, maka sunat dia mandi segera, tak wajib dia mandi segera. Sunat dapat pahala sunat dia mandi segera. Dia panggil pahala tambahan, pahala sunat mandi segera. Kenapa? Kerana makruh berada dalam hadas. Makruh kita berada dalam hadas. Keluar mani ni pagi lepas subuh, nak solatnya zuhur, banyak jam lagi solat zuhur. Lebih kurang 5 jam lagi solat zuhur. Boleh tak dia nak solat, nak mandi, hampir nak mendirikan zuhur? Boleh. Tapi 5 jam itu, sepanjang 5 jam dia berada dalam keadaan hadas, makruh berada dalam keadaan hadas, sunat dia mandi segera. Sunat mandi segera. Kenapa tuan-puan? Kerana orang yang berada dalam hadas ini, orang yang berada di dalam keadaan kotor nisbah syariat, bukan nisbah zahir. Zahir tak nampak pun, sama je. Orang berwuduk dengan orang tak berwuduk, orang mandi wajib dan orang belum mandi wajib, kita tengok rupa dia sama. Itu zahir. Tetapi hakikatnya tak sama. Hakikatnya orang yang berada dalam hadas ini, seluruh badan dia, kalau hadas besar, keluar saja mani, seluruh badan dia berada dalam keadaan kotor. Itu dia panggil hadas. Maka nak bersihkan kekotoran maknawi ini, kekotoran nisbah syarak ini, mesti dibersihkan dengan menggunakan air mutlak yang kita panggil mandi. Mandi itu terma syarak. Sebab tu kena belajar yang kata mandi nisbah syarak, mandi mengikut tata cara syarak macam mana, supaya apa? Supaya dinamakan mandi. Kerana mandi itu salah satu daripada proses pembersihan, penyucian kotoran yang ada di badan kita ini, nisbah syarak. Itu dia panggil mandi ini, isalul ma fi jami'il badan, ataupun sayalalul ma fi jami'il badan. Tu makna mandi nisbah syarak. Sebab tu praktikal kita ketika mandi tu, kena ajak anak kita belum balik lagi, mandi cara syarak begini. Ini mandi cara kita. Orang Melayu kita mandi banyak, ada mandi kerbau, ada mandi simple-simple saja. Banyak mandi juga kita. Tapi syarak tak. Syarak ni panggil mandi ni apabila menepati dengan ciri-ciri ataupun dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa maksud mandi pada syarak? Sayalalul ma fi jami'il badan, meratakan seluruh air pada anggota badan yang zahir. Mandi walaupun dengan segelas air.
kita guna segala air ni tuan-puan, sudah boleh dinamakan mandi sekiranya kita boleh ratakan seluruh badan kita yang zahir, mula daripada kepala sampai kaki, pastikan zahir badan ini rata air, dinamakan mandi, walaupun dengan segelas air. Terangkat hadas kita. Kita mandi ni 2-3 baldi. Mandi kita 2-3 baldi. Jangan tanya ambil wuduk. Ambil wuduk dia bedal separuh baldi. Dah lah bedal air masjid, dah lah bedal air surau, dia hantam orang kita. Sebab apa tu? Punca tak tahu. Tak tahu muamalat. Tu kena belajar muamalat, barulah tahu cakna. Sains dia tinggi, alert dia tinggi kepada harta milik orang kalau belajar ilmu muamalat. Kalau tak belajar ilmu muamalat, tuan-puan, dia main langgar aja. Main bedar je harta orang, main sapu je harta orang. Sapu tak minta, bedal air masjid, air surau. Cuba tadah ambil wuduk, tuan-puan. Kita tengok pun takut. Dia ambil wuduk, dia buka paip habis maksimum. Perut dia buka, brrr, air keluar. Dah lah air tengah masjid surau tu, air kuat. Tekanan air kuat. Cuba test, ambil baldi tadah bawah dan dia basuh tangan dia. Tangan dia basuh ni, tuan-puan, ini saja air yang kena pada tangan dia dah. Tetapi yang gugur dalam baldi tu, tangan saja pun dah separuh baldi dah. Ni baru tangan. Tangan tengok siku pula. Baik ni, tuan-puan, apabila lepas tangan kita nak komo, cuba tengok dia gugur sebelum kita nak komo tu dah berapa dah, yang bukan keperluan. Tu kena berhati-hati. Tutup, buka sekejap, tutup balik. Buka sekejap, tutup balik. Sebab apa? Kalau kita tak tutup balik, tuan-puan, dia akan gugur. Air itu bukan keperluan kita. Gugurnya dalam baldi itu bukan kita guna pun air itu. Dan itu air milik orang yang kita kena rasa cakna ini bukan milik aku, milik orang. Apabila milik orang, kita ambil keperluan kita, jangan buang. Itulah yang dikatakan membazir. Sebab kita hanya ambil separuh baldi, dan separuh baldi lagi itu bukan kita ambil pun, dia gugur tanpa kita ambil. Sedangkan air itu dibayar oleh masjid, air itu dibayar oleh pihak surau. Kalau air rumah kita, tak apa. Sebab itu ambillah, nak selamat daripada haram, melakukan perkara haram, ambillah wuduk di rumah. Bedal 2-3 baldi pun tak apa, air kita. Itu yang kata makruh tu. Makruh ambil wuduk menggunakan air yang lebih. Makruh tu air siapa? Air kita. Ambil di rumah kita yang bayar. Tu makruh. Ada pun menggunakan air milik orang lebih, bukan makruh, itu haram. Kenapa? Karena dia mengambil lebih keperluan dia, sedangkan itu bukan milik dia, itu milik orang. Orang membenarkan dia untuk mengambil wuduk, tiba-tiba dia ambil air di luar daripada keperluan wuduk, maka bukan makruh tetapi haram. Tu. Cuba tadah nak tahu. Saya pernah buat, tapi pernah test lah tadah. Kita sendirilah je buat atas orang. jangan test di surau pula. Ambil baldi tak di surau, test, ambil wuduk. Jangan tutup air tu, buka air tu. Nak tukar kiri pula, dia gugur lama tu, 2-3 saat dia gugur tu. Air kalau tekanan tinggi tu, 2-3 saat pun dah lebih segelas dah. Dan kita mengambil wuduk, keperluan kita segelas dah cukup dah. Sebab hanya meratakan air. Meratakan, bukan lembab, meratakan air. Begitu juga mandi. Sebab tu Nabi mandi segantan air. Bahaya tu apa? Basuh kat tangan, kepala, air duk gugur. Kita cuik 3 kali je cuik, air gugur tu berapa liter dah. Kaki pula, kaki kanan, kaki kiri. Habis kaki kanan, kaki kiri, nak boleh ketutup tu pun satu hal, kan? Memang banyak akan habis air orang. Itu bukan lagi makruh tetapi haram. Nak selamat, buka sikit, ambil, tutup balik. Buka sikit, ambil, tutup balik. Rata seluruh, tutup balik. Buka sikit, ambil kiri balik, kanan, kiri balik, tutup balik. Macam tu, supaya kita gosok ini dia keluar, dia tak keluar. Itu berhati-hati apabila menggunakan harta milik orang. Baik, kita terus.
Baik, tiad maka wajib mandi. Itu dia mandi dalam istilah syarak. Sayalalul ma' fi jami'il badan, meratakan seluruh air pada anggota badan. Di sini ni tuan-puan, saya selalu ingatkan, walaupun kita tak sampai lagi tajuk mandi, untuk latih anak-anak kita mandi yang betul, iaitu anggota zahir badan ni mula daripada kepala sampai ke kaki. Kita kena tahu anggota zahir. Supaya apa? Supaya mandi kita ini dianggap mandi di sisi syarak. Kalaulah kita tak kena air anggota zahir walaupun separuh setengah inci, yang lain semua cantik, yang lain semua komplit, setengah inci saja air tak kena, tidak dinamakan mandi. Maksudnya tidak terangkat hadas kita. Yang lain semua angkat, cuma yang tak terangkatnya lah setengah inci tempat yang tak kena air. Maka tempat itu tetap ada hadas, ada kotoran. Karena hadas ni tuan-puan, dia panggil apa? Dia panggil kotoran, kotor, benda kotor. Kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Yamna'una sihhatus salah, dan dia boleh menegah, menghalang daripada sah sembahyang. Itu dia panggil hadas. Beza dengan najis. Dua-dua ni sama kesan. Najis pun menghalang daripada sah sembahyang, hadas pun menghalang daripada sah sembahyang. Tetapi dia beza ni ialah, satu hadas ini kotoran, benda kotor yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yamna'una sihhatis salah, dia memang boleh menghalang ataupun mencegah daripada sah sembahyang. Dua-dua sama. Najis ni beza di mana? Najis kotoran yang dapat dikesan oleh panca indera. Nampak darah, nampak nanah, nampak air kecil, nampak apa nama ni, air mazi, nampak tahi, nampak. Itu dia panggil kotoran yang dapat dikesan oleh panca indera. Tetapi hadas, kotoran tak dapat dikesan oleh panca indera. Tengok muka yang orang tak ada wuduk, sama je kita tengok. Muka orang tak mandi wajib, dia berjunuk semalam, bangkit pagi lupa, tak mandi wajib, dah lah tu imam, jadi imam pula, sama je. Tak ada makmum belakang boleh tegur, imam tak mandi wajib, balik dulu. Siapa boleh tegur? Kita sama je. Melainkan orang yang VIP, VVIP, lagi super VIP, Allah bagi keistimewaan kepada dia. Allah buka hijab. Ni kita selalu sebut apa makna hijab, kan? Allah buka hijab, Allah tambah kuasa penglihatan ada pada dia. Dia boleh nampak perkara yang luar biasa yang orang lain tak nampak. Iaitu dia boleh nampak orang yang tidak ada hadas, mukanya hitam. Kenapa dia boleh nampak? Kerana status benda itu ada, tapi Allah hiddenkan bagi orang yang biasa seperti kita. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu hebat. Orang yang mutaakhir pun Allah ada Allah buka hijab. Apatah lagi peringkat mujtahid ni, apatah lagi peringkat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, lagi hebat mereka ini. Dia nampak orang yang tidak ada hadas, dan dia boleh beza orang yang tak mandi wajib. Kenapa? Rupa dia hitam. Kenapa rupa hitam? Kerana hadas, kotoran yang nisbah. Dalam kitab tua dia kata yang bangsa maknawi. Maksudnya kotoran yang nisbah syarak, yang tak dapat dilihat oleh panca indera. Maka kotoran ini mesti kita bersihkan. Nak hilang kotoran, bersih dengan cara apa? Dengan cara mandi wajib. Kalau kotoran itu seluruh badan, kita panggil hadas besar, iaitu mesti mandi wajib. Itu dia panggil wajib mandi tu. Di mana tuan-puan, poin yang saya nak cerita, kitab kita dia akan tekankan, iaitu anggota zahir ini yang biasanya kita terlepas pandang, nama dia ialah halaqah dubur. Itu zahir. Lain semua kita tahu zahir. Kelopak mata zahir, bibir zahir, dan mulut tak payah. Dan mulut tak payah. Kelopak mata ni mandi wajib ataupun ambil wuduk kena pejan mata, sebab kelopak ni zahir. Kalau kita celik macam tu, dia terlipat lah. Dia berlipat-lipat-lipat. 7 siri lagi banyak lipat. Kita 4 siri, tahan sikit lipat. 2 siri, tak kisahlah, tak lipat banyak. Tak lipat banyak pun, kalau tutup mata, pejam macam tu, bahaya.
mandi pejam mata. Sebab dia ingatkan zahir dalam mata nak bagi kena. Ada orang tanya, Ustaz, dalam mata nak bagi kena air? Sebab tu mandi wajib tengok macam tu. Ni dalam mata ni. Dalam mata tu bukan zahir lah, tak payahlah kena air dari mata tu. Sebab tu orang mandi wajib dia buka paip tuan-tuan, buka shower tu, dia duduk muka dia. Kenapa mandi wajib? Sebab nak bagi kena mata, Ustaz. Mata kan zahir, nampak. Semua guna teori akal dia saja. Kelopak mata ni, bibir, dalam mulut tak payah koma. Dan bibir zahir. Sebab tu kalau siapa ambil wuduk, dia kemang bibir dia, tak sempurna basuhan, tak sah wuduk dia. Dalam ni kan bibir semua ni zahir. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk ala geram. Tak sah. Sebab dalam itu zahir. Maksud zahir ni, bibir ni zahir. Dalam tu bukan zahir lah. Sebab tu jangan tutup mulut ketika ambil wuduk. Mesti pastikan bibir ini zahir. Semua zahir. Dalam telinga tak zahir lah. Ni yang nampak ni zahir ni. Ambil wuduk dan juga mandi wajib bagi kena. Ni zahir. Dalam tak zahir, tak payah jolok. Semua zahir. Bawah ketiak, hujung kaki, tapak kaki. Orang mandi wuduk, mandi wajib, tapak kaki zahir. Kena angkat. Lepas tu nak angkat dua-dua. Macam mana dia? Kalau tak wajib angkat, tapi kalau tak angkat, bawah tak kena air. Biasa kita mandi ni tak jadi isu sebenarnya bawah tu kan. Ni contoh. Kalaulah dia mandi, bawah tu kering. Duk pacok aja mandi, tak ubah-ubah pun position dia. Mandi mula sampai akhir. Tak ubah. Apabila tak ubah, air bawah tu tak mengalir, maka tak sempurna. Tapak kaki dia adalah zahir. Tapak kaki mesti kena. Mudah. Yang saya nak sebut ialah halaqah dubur. Halaqah dubur ni tuan-tuan, mana tempat yang wajib kita ratakan air? Iaitu tempat kawasan yang wajib kita basuh ketika qada hajat. Ketika kita qada hajat, lepas kita berak tuan-tuan, kawasan tu wajib basuh. Itu dia panggil halaqah dubur. Wajib kena air ketika mandi wajib. Sebab tu ada orang tanya, mandi wajib nak kena duduk mencangkung? Tak wajib duduk mencangkung. Tapi kalau dia tak duduk mencangkung, air tak boleh lalu, mesti dia buat teknik apa, macam mana teknik gaya bebas tak kisah, tapi pastikan bawah tu dia boleh alirkan air ke halaqah dubur. Halaqah ni bulatan, dubur ni dubur lah, bulatan dubur. Wajib kena air ketika mandi wajib. Ataupun mandi sunat Jumaat, sebelum pergi Jumaat nak mandi sunat Jumaat, sama juga. Sayalalul ma' fi jami'il badan, isalul ma' fi jami'il badan, meratakan air ke seluruh anggota zahir badan. Itulah mandi di sisi syarak. Settle. Jadi kat situ kena latih anak-anak kita mandi wajib. Anak baru umur 10 tahun tapi dah datang haid, cara ajar cara mandi dia, supaya sampai ke mati dia boleh amalkan cara dan teknik yang betul di sisi syarak. Kadang-kadang kalau kita tak ambil cakna benda-benda asas ini tuan-puan, mandi berpuluh tahun tapi halaqah dubur tak kena pun. Duk berdiri, kan berdiri ni papan punggung ni rapah. Apabila berdiri tuan-puan, papan punggung kita dia rapah, air tak boleh lalu ke lurah-lurah tu. Apatah lagi halaqah di bawah itu. Kalau kita duduk seumpama nak berak tu, memanglah dia lalu. Sebab tu kalaulah nak cermak dan cantik, duduk seumpama kita nak berak, barulah dia mengalir cantik air. Tu nak jaga supaya sempurna ibadat kita. Kerana mandi ni ibadat tuan-puan, dapat pahala. Jadi apabila nak melaksanakan ibadat, buatlah bagi cermat, buatlah bagi betul-betul, buatlah bagi confident dan kita puas hati. Kenapa? Ini ibadat. Ada bayaran pahala di sisi Allah dan impak juga besar sekiranya tidak lulus ataupun tak betul dengan cara syarak. Baik, intaha. Rujukan mana? Rujukan kitab Sabilul Muhtadin Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari. Itu rujukan kitab yang kita nakalkan oleh Tuan Guru Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Dan alamat balik tertentu pada perempuan jua itu haid. Ini tanda haid bagi perempuan sahaja. Apabila umur perempuan itu 9 tahun takriban. Kalau lelaki ni kira umur 9 tahun cukup dia mimpi keluar mani, maka dianggap dikira balik. Lelaki
Laki ni nak kira dia datang air mani ni umur berapa? 9 tahun cukup. Bukan lebih kurang, tidak. Dia ambil tahdidan, tepat. 9 tahun tepat ke atas. Maknanya kalau 8 tahun keluarnya air yang sama ciri dengan mani, tak dinamakan mani. Kenapa? Kerana hak umur yang telah ditetapkan oleh syarak belum mencapai umur sekurang-kurang dihukumkan balik. Tu. Kita cek umur 8 tahun, cek air ni macam sebiji air mani. Cek anak kita baru 8 tahun, tidak dikira air mani. Kenapa? Kerana dia mesti penilaian piayawan yang telah ditetap mesti umur, sebelum nak kira air mani ni, mesti umur anak lelaki 9 tahun ke atas. Tepat? Ya, 9 tahun tahdidan tepat ke atas. Tu bagi lelaki. Tetapi bagi perempuan dia tak tepat. Dia takriban nak ambil kira bukan mani ni, ambil kira darah. Ni ambil kira darah, bukan mani. Kalau mani kira tepat. Kalau darah tak tepat, 9 tahun takrib. Apa maksud takrib? Yakni kurang daripada 9 tahun itu. Kurang tu berapa hari? Tidak sampai 16 hari 16 malam. Nak capai 9 tahun 16 hari lagi baru cukup 9 tahun. Dah dikira darah itu darah haid. Kalaulah 9 tahun lagilah mudah untuk kita hitung. Tapi kalau 16 hari lagi tak sampai 9 tahun, sudah boleh mula kira sekurang-kurang anak perempuan kita ini capai umur balik. Kenapa? Darah itu dikira darah haid, bukan lagi darah istihadah. Sekira-kira 15 hari tak sampai 9 tahun dihukumkan haid. Adapun jika tiada keluar mani dan tiada haid, maka apabila cukup umurnya 15 tahun, sama ada lelaki atau perempuan atau khunsan di sisi mazhab Syafi'i. Ini di sisi ni maknanya di sisi hukum mazhab kita, dan di sisi mazhab Hanafi. Di sisi hukum mazhab Hanafi cukup umurnya 18 tahun. Kalau Hanafi beza. Kalau Syafi'i dia kira umur 15 tahun, mani pun tak keluar, darah haid pun tak datang lagi, tunggu 12 tak datang, 13 tak mimpi, 14 tak datang darah, tak mimpi, tunggu 15 dia auto. Dia panggil cukup 15, cukup umur balik dengan sampai umur bukan tanda. Sebab tu kesimpulan balik ni ada balik dengan tanda dan ada balik dengan sampai umur 15 tahun tanpa tanda. Kalau tanda dikira tanda. Jangan tunggu 15. Dia dah mimpi umur 12. Tak balik lagi sebab tak sampai 15. Dia pening. Mengaji dah tapi kepeningan. Sebab tu mengaji ni tuan-puan, dia kena jadikan habit kita teknik ulangan. Jangan bimbang. Khatam ulang walaupun kita jenius. Jenius tidak semestinya orang panggil menjadi syarat untuk kita belajar sekali. Ulama kita dulu super genius daripada zaman orang hari ni walaupun tak ada PhD. Macam ulama-ulama dulu tuan-puan, iman tak payah cerita iman Syafi'i. Syafi'i ni memang tak ada tandingan. Ulama-ulama selepas zaman Imam Syafi'i pun ramai ulama kita yang genius, yang sehingga tak boleh nak lalu ke pasar. Jarang dia pergi ke pasar. Sebab kalau dia pergi ke pasar, dia berjalan 30 minit ke pasar, semua dia akan rekod. Semua melekat di minda dia. Apa saja berlaku, ucapan-ucapan, kata-kata orang di pasar, semua dia akan rakam. Betapa powernya ingatan dia. Ingatan dia sangat power orang dulu. Tapi dia belajar sampai mati walaupun dia genius. Tu kenapa? Kerana dia punya lumrah ilmu itu, dia value dia sangat tinggi. Maka Allah nak bagi ni kepada seseorang ini
bukan syarat genius, tetapi syarat dia adalah niat dan committed. Berapa ramai orang genius tapi dia tak alim pun. Tapi berapa ramai orang biasa saja tapi Allah berikan ilmu kepada dia sebab dia dapat syarat. Niatnya cantik, committednya dia luar biasa, akhirnya Allah beri ilmu kepada dia. Tapi kalau bodoh tu memang tak boleh pi jugalah tuan-puan. Syarat nak dapat ilmu memang kena akal tu okeylah, tapi tak bukanlah genius sangat. Setengah orang dia kata saya tak boleh belajar ustaz, payah nak faham. Otak saya tak lagi dah. Tua-tua lagi tak lagi dah. Pasal kata kalau tua tak belajar nak buat apa? Dia kata kita tunggu mati je lah. Lepas tu sementara tunggu mati, kita buatlah apa yang kita tahu. Semayang, pergi surau dengar, duduk menyandar di surau, duduk menyandar di dinding. Buat apa menyandar di dinding? Geng siput babi tu. Geng siput babi ni tuan-tuan, geng nak pergi semayang isyak je. Dia bukan geng nak mengaji. Dia bagi dia tutup kaum hidup dia ni tidak ada. Tua tidak ada lagi mengaji bagi orang tua. Orang tua ni tunggu mati. Lepas tu sementara mati buat ibadat. Lepas tu ibadat dia hentam ilmu 20 tahun dulu. Ilmu sekolah rendah dulu untuk dia buat ibadat semayang tunggu nak mati. Tu kesilapan pahaman dia yang diambil daripada apa? Daripada syaitan. Syaitan duk injek dalam diri dia idea ni tuan-tuan. Kita dapat idea ni, ada kalanya idea daripada syaitan, ada kalanya idea daripada malaikat. Kalau tak ada ilmu, maka idea itu kata para ulama, guru kita adalah syaitan. Guru kita, idea yang datang ilham daripada kita, ada ilham daripada injek suntikan daripada syaitan. Dia tak bagi mengaji. Sebab apa? Syaitan sangat marah kepada orang mengaji, kerana apabila dia mengaji, dia ada ilmu, boleh membetulkan ibadat dia. Ini syaitan takut. Apabila ibadat betul, maka tidak ada lagi habuan dan peluang kepada syaitan untuk menyesatkan orang yang ada ilmu. Tu payah. Syaitan payah. Sebab tu syaitan suka kepada orang yang tak mendalami ilmu. Kenapa? Kerana orang yang mendalami ilmu ini, syaitan tahu kualiti ibadat dia tak sama. Sebab tu lahirnya istilah 2 rakaat sembahyang orang yang faqih tak sama dengan 200 rakaat sembahyang orang abid. Abid ni orang yang suka melakukan ibadat, ilmunya sekadar sah. Bukan orang yang tak ambil tahu ilmu, tidak. Abid ni tuan-puan, orang yang tahu sekadar ilmu basic tapi dia tidak ada ilmu tambahan. Dia kata aku ni ambil kira sah, kadar aku tahu ni sembahyang aku sah. Baca Quran aku betul, cara sedekah aku dah betul. Yang lain peruntukan masa untuk buat ibadat. Dia rajin buat ibadat. Duha dia full kuota, tahajud dia penuh malam. Yang orang faqih dia pula 2 rakaat dia sembahyang, tapi kualiti dia, nilai 2 rakaat itu lebih besar daripada nilai orang yang sembahyang 100 rakaat. Kenapa? Kerana sembahyang yang ada ilmu asasnya dan ilmu tambahannya. Dia tahu apa setiap perbuatan rokok, setiap perbuatan yang afdal, setiap perkataan yang afdal, setiap perbuatan yang paling afdal. Rekin dia tahu cara nak buat. Orang yang abid, dia tak tahu yang mana afdal, yang mana paling afdal. Yang penting sah dan batal, itu sahaja. Apatah lagi orang yang bukan abid, orang yang bukan faqih, orang yang tak masuk dan 2 golongan ini, itulah dia habuan syaitan. Iaitu orang yang sembahyang tanpa dia ambil tahu perkara batal ataupun tidak, perkara sah ataupun tidak. Itu sembahyang dia sangat jauh daripada sah, apatah lagi kualiti. Baik, sikit lagi tuan-puan, hari ini saya nak baca satu kitab saja, minta maaf banyak tuan-puan, tapi saya nak bertilawat sikit sebab tadi ada tetamu dari jauh, saudara terdekat datang, emergency, jadi saya pun kena meraihkan. Dia nak balik sekejap lagi, pukul 12 lebih nak balik, jadi saya nak berhenti dalam sebelum pukul 11. Kita berhenti, kita makan, lepas tuan-puan makan baru balik. Jangan balik terus. Tapi kita lebihkan satu kitab ni.
Baik, settle tuan-tuan. Mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i dia ambil 15 tahun. Dan di sisi mazhab Hanafi cukup umurnya 18 tahun. Ni mazhab Hanafi 18, dia tak bukan 15. Kita ni tuan-tuan mazhab Syafi'i lah. Kalau dulu kerajaan Turki Uthmaniyah ni tuan-tuan, kerajaan dia ambil kira mazhab Hanafi 18 tahun barulah tak balik. Kerajaan Islam Turki Uthmaniyah memerintah dunia ketika dulu, jatuh pada tahun 1924. Ketika tu tuan-tuan, dunia diperintah oleh kerajaan Islam dan mazhabnya ialah mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab pengkalam dia ialah Turki Uthmaniyah. Kawasan Turki ni dia mazhab Hanafi. Sebab itulah kerajaan Islam ketika itu memerintah, cara hukum dasar dianya adalah Hanafi, tetapi hukum yang khusus mengikut kawasan masing-masing. Dan kita walaupun dulunya kerajaan khalifah ni berada di Washington pula. Turki. Washington sekarang ni khalifah kita US lah. Dah tak ada dah kerajaan Islam. Kalau dulu kita ni power kita ataupun kuasa pemerintahan kerajaan dunia, kerajaan Islam dunia berada di Turki, maka mereka menggunakan mazhab Hanafi peringkat dasar, tetapi peringkat khusus negeri masing-masing ataupun negara masing-masing itu berdasarkan kepada mazhab masing-masing. Macam kita tetap mazhab Syafi'i. Tidak ada isu pertelingkahan, pertembungan mazhab, tidak ada isu. Kerana dasarnya diikut mazhab kerajaan ataupun khalifah yang pegang kuasa ketika itu, dan tempat negara masing-masingnya boleh diamal mazhab 4. Yang penting Wahabi tidak ada. Itu je. Dan wajib atas ibu bapa. Ni penting ni, akhir ni, sebelum masuk ke 4. Dan wajib atas ibu bapa dan nenek-nenek. Kalau dah mati ibu bapa dia, duduk dengan nenek yang bela cucu ni. Apa yang wajib? Menyuruh anak cucu. Jadi menyuruh anak dan cucu-cucunya. Menyuruh tu dengan sembahyang. Bila? Apabila mumayyiz. Tu. Mumayyiz saja wajib bapa ni suruh anak. Apa maksud suruh? Kita kadang-kadang faham suruh sembahyang je. Tak ajar apa anak ni sembahyang. Maksud menyuruh sembahyang ni, menyuruh melakukan sembahyang dan juga mencari ilmu tentang sembahyang. Jangan praktikal tanpa ilmu, dua-dua serentak. Kita ajar umur 7 tahun, ajar anak kita ni sembahyang yang basic, ajar tentang cara sah sembahyang 9, ajar rukun sembahyang 13, setiap rukun cara nak buat ajar satu persatu, ajar perkara batas solat yang asas. Buat macam ni ban batas solat. Kakak buat macam ni tak boleh, batas solat. Implement cara 13 ini, cara nak takbir, akak kena buat macam ni, abang kena buat macam ni. Nak rokok macam ni, iktidal macam ni. Praktik, ajar dulu ilmu dan praktikal serentak. Ilmu dengan praktikal itu kita ajar serentak. Bila? Apabila dia mumayyiz. Bila mumayyiz ni? Ini kita dah sebut qaul mu'tamad ikut level kematangan seseorang itu. Kalau dia matang lebih awal, maka awallah mumayyiznya. Tapi qaul dhaif dia kira umur, tak kira kematangan. Walaupun dia matang awal, tetap umur 7 tahun barulah dikira mumayyiz. Tapi nak ikut qaul yang mu'tamad, kita ikut berdasarkan kepada anak itu. Kalau 5 tahun dia dah matang, dia boleh basuh berak sendiri, makan sendiri, kecil sendiri, boleh berdikari, tahu najis tak najis, maka 5 tahun sudah mumayyiz. Wajib dah kita ajar dia umur 5 tahun. Ajar apa dia? Ajar bagi dia faham ilmu sembahyang yang asas dan bagi dia betul mendirikan sembahyang. Bab sembahyang juga wajib ajar bab usuluddin, bagi dia kenal Tuhan ni apa dia. Bukan hafal saja, tidak. Bagi dia kenal asas. Bagi dia kenal ini Tuhan, ciri dia begini, begini, begini. Asas saja, tak perlu detail. Apabila dia naik balik, baru dia detailkan benda yang kita dah bagi asas. Ini wajib bukan atas diri dia, wajib atas wali. Muru auladakum bis salah inda 7 sinin. Hadis inilah yang ulama ambil
kenapa lahirnya kewajipan menyuruh anak melakukan sembahyang di usia dia umur mumayyiz. Ya, Nabi menyatakan muru auladakun, hendaklah kamu perintah anak-anak kamu mendirikan sembahyang ketika umurnya 7 tahun. Itu qada'ih dia ambil umur 7 tahun. Haram kata ibu bapa yang tidak menyuruh anak dia, tidak memberi ilmu kepada anak dia sembahyang, tentang sembahyang. Kalau nak puasa, tentang puasa. Zakat tak lagi lah, semayan puasa. Ilmu muamalah, anak nak umur 7 tahun nak ajar beli di kantin, tapi ibu dia tak ajar bagaimana cara, bapa tak ajar bagaimana cara nak berjual beli di kantin, sedangkan anak dia masih umur belum balik. Kena tahu semua tu, dan kita kena tahu dari segi muamalahnya, umur belum balik ini tidak dibenarkan oleh syarak mazhab Syafi'i untuk berjual beli. Lepas tu anak kita tak balik lagi, umur 9 tahun tak balik lagi, dah berjual beli di kantin, tu kena ambil qada'if. Qada'if boleh walaupun tak balik, tetapi syarat dia kena budak tu tahu nilai. Sebab tu kena ajar anak kita, dia tahu nilai RM1 apa dia, RM2 apa. Kena ajar barang ni, kalau barang ni harga air ni harga RM1 ban, abang bagi RM2, kena ada baki, jangan tinggal. Dia tahu nilai. Kena ajar dia tahu nilai. Kenapa? Syarat boleh berjual beli dalam qada'if kena tahu nilai. Tak tahu nilai tak sah jual beli walaupun qada'if. Kalau kau tamat mazhab Syafi'i kena balik. Dia takut orang tipu. Mazhab kita Syafi'i dia ketat dalam bab muamalah. Tapi ada juga nasib baik, ada dhaif lah, ringan lah sedikit, tak payahlah kita sendiri pergi jual beli. Saya dulu tumpah masa anak kecil lah ni, anak besar-besar dah. Tak tua lagi. Cuma anak hak kecil tak ada lagi lah. Ada hak kecil tu tak sekolah lagi. Masa kakak dengan abang dia tu, saya pergi tunggulah dekat sebulan tunggu. Tak kerja buat kita, kantin rehat je kita pergi. Sebab anak ni dia tak kuat. Saya tak pandai, dia tetap pandai bawa-bawa. Walah dia pandai dah, tapi baru-baru dah jadi 1 kan. Pergilah ajar, pergi ajar dah di rumah ni. Tapi biasalah budak dia tak kuat lagi kan. Kita pergi tengok sendiri. Mula-mula kita pergi, mai akak tengok bapa buat. Ajak dia belilah di kantin kita kan. Sampai sebulan juga tunggu. Pergi beli, letak makan sekali dengan anak. Tunggu kantin. Nak jaga. Lepas tu bulan kedua tu kita pun tengok, cuba akak pergi abang tengok jauh, pandai tak beli. Harga ni berapa makcik? RM1. Bagi RM2. Bagi 2 ke bagi 1? Bagi 1 je. Dia pandai dah tu. Kalau bagi 5, baki berapa? 5. Dia congok-congok pak. Okey dah tu. Jangan 5-1 tak tahu dia. Tu tak boleh. Tak lepas lagi. Kena ajar. Sebab ini qada'if. Nak muktamad tu kena tunggu balik. Tapi dah payah nak amal muktamad, boleh juga amal qada'if, tapi kena dia tahu nilai. Kena ajar. Walaupun payah. Tak apalah payah pun, ni pahala kita dapat. Allah beri pahala kepada kita sepanjang anak kita beribadat sampailah dia mati, pahala tu akan direkodkan kepada ayah dia, kerana ayah dia dengan sebab ayah dia ajar belum balik dulu. Ni besar pahala ayah kita ni, pahala ibu kita sampai dia mati. Sekarang dia dah tak ada dah, kita masih duk buat amal dengan asbab dia duk ajar masa kecil dulu, tetap Allah rekodkan kepada dia. Pahala besar. Payah pun tak apa, jariah dia panggil. Dia panggil sahan pasif sampai kita mati, pasif tetap berjalan. Ini menyuruh. Dan nenek-nenek wajib menyuruh anak cucunya, yakni anak dan cucu-cucunya dengan sembahyang apabila mumayyiz. Dan cukup umurnya 7 tahun. Dan ni dipanggil atas tafsir kepada mumayyiz. Mumayyiz ni umur berapa? Qada'if dia. Dan cukup umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun saja, kerana ikut qada'if, wajib kita suruh dia solat, wajib kita ajar ilmu dia solat, wajib kita ajar ilmu dia jual beli, yang asas supaya dia pandai berjual beli. Dan wajib atas wali mengajar aqaidul iman, ajar akidah. Umur 7 tahun kena ajar dah. Kena bagi dia kenal Nabi, bagi dia kenal malaikat 10, bagi dia kenal kitab ada 4 saja, bagi dia kenal rukun iman ada 6. Bagi dia tahu. Lepas tu kena ajar, kena latih. Kita datang kuliah malam-malam, kuliah maghrib, latih anak-anak kita.
Yang free kat rumah, tak ada kerja buat kat rumah, heret juga anak kita. Kalau kita boleh, kita sendiri tak payah heret, kita sendiri boleh latih kat rumah. Kalau kita tak apa cakap, latihlah isteri kita dan anak-anak kita itu, supaya dia terbiasa dengan budaya ilmu. Dan perkara-perkara yang bersangkut dengan sembahyang. Apa dia ni? Syarat sah sembahyang, rukun sembahyang. Tu makna perkara-perkara yang bersangkut dengan sembahyang. Kena ajar juga dia. Bukan teori saja, bukan praktikal saja, tidak. Kena ajar perkara-perkara berasas. Cara nak buat rukun 13 tu, dan juga syarat sah dan perkara batal. 3 tu saja yang asasnya. Perkara sunat tu tak apalah. Dan dipukul akan dia, akan anak dan cucu tadi. Dipukul akan dia, akan anak dan cucu tadi, atas, yakni kerana, atas dengan mana kerana, atas yakni kerana meninggal ia anak dan cucu tadi akan sembahyang. Bila? Apabila mumayyiz. Kalau mumayyiz kita suruh, kita ajar, dia tinggal juga, maka kena pukul yang mengajar. Ini bahaya ni, pukul ni tuan-tuan. Pukul ni kita ni, dia dibenarkan pukul untuk mengajar, bukan pukul untuk sakit. Ni kita kalau pukul terlebih, bukan tuan-tuan lah, saya lah. Saya ni pun cakap je pandai, pukul terlebih. Tapi dia nafsu. Dia pukul kerana nafsu, bukan pukul kerana Allah. Pukul kerana Allah ni pukul kerana nak mengajar, kena ikut hukum. Hukum ni pukul kerana nak mengajar saja, bukan sampai dia sakit, bukan berberak di badan dia, bukan kena bawa ke klinik, bukan sampai kena buh minyak panas. Tapi kat sini payah tu puan. Saya kalau pukul terlebih, sebab tu fikir banyak kali nak pukul. Nak geng silat. Jangan geng silat ni dia hantam terlebih. Orang biasa duduk berlatih, tumbukkan padu dia ni 50 kg satu penumbuk dia. Tumbuk anak dia mampu. Jangan tuan-tuan. Pukul di sini ni yang dibenarkan ialah pukul untuk mengajar saja, untuk menggerumkan dia, supaya dia nak tahu tinggal ada hukuman. Ayah aku akan pukul aku, bukan pukul sampai sakit, tidak. Ni dia panggil hukuman untuk menggerumkan saja. Dan sampai umurnya 10 tahun. 10 tahun boleh pukul anak tadi. Dan ni padahal yang bila nak pukul tadi, apabila mula mumayyiz ajar, dan dia tak buat lagi sampai 10 tahun mula boleh pukul. Dan yang ni padahal sampai umur anak dan cucu tadi 10 tahun, maka mula boleh pukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita ajar latih dia, maka umur 10 tahun kita barulah mula kita pukul, gerumkan dia, ancam dia. Baru 10 tahun kita pukul dia dengan pukul yang cara untuk mendidik. Bermula makna mumayyiz itu, ia kanak-kanak tadi tahu makan, minum dan beristinja, bersuci daripada najis dengan sendirinya. Itu makna mumayyiz. Mumayyiz ini iaitu ukuran orang yang ada ciri-ciri, ataupun dia panggil capai level kematangan IQ-nya, sehingga dia tahu untuk makan sendiri dan beristinja sendiri tanpa bergantung kepada ibu dia lagi. Itu dia panggil mumayyiz. Last sekali tuan-tuan sebelum kita rehat. Kelima insya-Allah kita akan baca minggu depan, minggu akan datang. Dan keempatnya tu badal bagi syarat. Dan keempatnya syarat wajib sembahyang itu, syarat wajib sembahyang dia ada 5 tuan-tuan. 5 ni dapat 5 wajib sembahyang. Apa dia keempat daripada 5? Suci daripada haid dan nifas. Ini kita tak detail lah, akan datang. Suci ni makna apa? Berhenti daripada darah haid dan darah nifas. Berhenti. Yakni yang kata suci itu berhenti daripada keluar darah haid dan darah nifas.
Baik. Itu keempat. Dan kelima insya-Allah kita akan sambung akan datang. Dia agak detail yang kelima ni tuan-puan. Saya nak sebut hari ni kita tak sempat sebab dia pendetailan sedikit yang kelima ni. Walaupun nampak basic yang kelima tapi pendetailan itu penting. Kelima insya-Allah kita akan sambung bulan depan untuk tajuk penutup kepada komponen pertama dalam sembahyang ini. Barulah kita masuk komponen kedua. Komponen kedua tu dia panggil komponen yang praktikal, yang penting, yang kita akan fokus isu. Kita fokus isu. Dia panggil syarat sah. Ini syarat wajib ni mudah. Dapat ni wajiblah solat. Tapi tata cara solat itu yang kita nak fokus. Tata cara itu ada dua. Dalam, di luar. Di luar solat dia panggil syarat sah, perlu kita jaga. Dalam solat sangat penting. Itu dipanggil tata cara dalam solat. Ini cara implement 13 rukun dan cara nak jaga perkara batal. Itu dalam solat dua. Di luar solat kita akan masuk bulan depan, dia panggil syarat sah. Sebelum takbir Allahu Akbar, ada beberapa perkara yang mesti kita checklist. Takbir kita ni adakah menepati dengan piawaian yang telah Allah tetap sebelum takbir. Kalau sebelum takbir Allahu Akbar ada di badan kita ataupun di baju kita najis yang tidak dimaaf, dia panggil takbir yang tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sebelum takbir clear, pastikan tidak ada perkara ataupun tidak ada najis yang tidak dimaaf oleh syarak, barulah sah takbir Allahu Akbar. Itu antara topik penting yang kita akan fokus bulan depan, minggu depan. Syarat wajib ni juga penting yang akan bulan depan tu puan akan datang ni, iaitu masuk waktu. 5 syarat wajib. Yang kelima tu yang kita akan detailkan bulan depan, iaitu syarat wajib masuk waktu. Yang ni kita tahu, cuma yang terlepas pandangnya pendetailan. Apabila masuk waktu zuhur, sekejap lagi tuan-puan, 19 minit. Apabila 19 minit, kita tahu asasnya wajiblah solat. Tapi kita tak solat lagi. Solat pukul 2. Ada solat dia sampai pukul 3. Sampai dekat-dekat dengan asar. Yang syarat wajib masuk waktu, wajib solat. Tiba-tiba dia tak solat lagi. Dia kata tak apa panjang waktu dia. Waktu panjang sampai pukul 3 boleh solat, 3.30 boleh solat, pukul 4 boleh solat, pukul 4.20 boleh solat. Jangan solat pukul 4.30 kerana pukul 4.26 tu dah masuk asar. Betul? Ya betul. Tetapi pendetailannya ada di situ. Boleh solat, tapi kalau orang tanya kita, masuk waktu wajib segera. Kerana syarat wajib masuk waktu. Pukul 1.09 minit tu kena solat. Siapa tak solat 1.09 minit, haram kata dia. Betul atau tidak? Betul juga. Ya tadi pun betul. Hak ni betul. Hak mana sebenar ni? Jawab dia dua-dua betul, tapi mesti tahu cara dia. Tu. Tuan-puan kalau belajar ni, tuan-puan akan biasa dengar orang yang belajar. Ada yang betul-betul faham, ada yang belajar masih longgar. Longgar ni bahaya ni. Dia longgar lagi tapi nak cerita kat orang dah. Yang longgar ni macam mana? Dia kata 1.09 minit, dia buat solat. Bagus, yes, bagus. Tapi dia hantar orang, ni pukul berapa dah ni? Cuba tengok jam. Pukul 2, tak solat lagi, haram. Dia cerita kat orang. Pukul 2 ni ban, tak solat lagi, haram. 1.09 minit dah masuk, pukul 2 tak solat, haram. Pergi solat segera. Dia kata, dia dah solat lah, lepas tu dia cakap kemah. Betul tak cara dia tu? Betul, dia nak implement cara dia, tapi dia tak tahu, dia hanya tahu satu cara. Satu cara apa dia? Masuk waktu, segera wajib solat. Dia faham segera. Maka dia mengharamkan siapa yang sembahyang lewat. Ini bahaya. InsyaAllah kita akan belajar bulan depan, minggu depan. Jadi kita gantungkan dulu hukum tu, bagi tak lena. Saya biasa dengar tuan-tuan orang, terutama orang mengaji tafsir hadis. Mengaji tafsir hadis 2-3 tahun, kemah nak bercarah dengan orang dah. Minta maaf ustaz, saya nak sebut sikit. Oh pandai. Ni kita ni, ustaz ni berhenti lewat ni. Insyak daripada tadi ni ustaz tak berhenti lagi ni. Haram ni, kita nak solat. Oh kemah dia datang nak solat. Dia kita berhenti lewat sikit mengajar, dia marah. Orang macam ni kena hantar terus. Dia kata 8.30 dah ustaz, 8.26 dah insyak, 8.30 dah ni. Tak solat lagi.
Patut kita kena solat di awal waktu. Solat segera. Ceramahlah dia. Dia marahlah, dia datang menyandar tapi nak solat sekejap tengok jam. Kita perimah tengok. Nak mengaji ke nak solat isyak? Dia memang nak solat isyak. Orang lain nak mengaji. Itu dia tunggu bila ustaz ni Nabi, Sekejap tengok jam dia tahu. Dia nak suruh signal, nak suruh kita tahu. Lagi tengok jam, lagi aku hantam je. Jangan tengok jam. Dia tak ingat kita ni tak tahu, kan? Dia sekejap tengok jam. Dia nak suruh kita ni tahu bahawa dia nak signal, nak berhenti. Tak berhenti juga, dia marah. Haram. Kenapa? Isyak tadi ustaz lajak sampai 8.30, pukul 9 tak semayang. Ini kita akan bincang ke datang. Jawab dia, tak haram kita semayang walaupun lewat, tapi dengan syarat kena azam. Atau azam tu penting. Cuma kita terlepas waktu fadilat. Tapi kalau belajar isu lain. Ini isu lain. Kalau kita mengajar dalam isu semayang isyak kan lajak mengajar. Itu isu lain. Tapi isu umumnya, kalau kita semayang lewat, kalau azam di awal waktu tak haram. Cuma kita tak dapat fadilat di awal waktu. Tapi kalau tak azam, walaupun dia semayang lajak hanya setengah jam, tetap haram. Haram kenapa? Haram kerana dia tak azam untuk mendirikan sembahyang dalam waktu, sedangkan dah masuk kewajipan ke atas dia. Tu paling fayajibu alaina bidukhulil waktu ahadu amraini immal fi'lu awil azmu. Kita akan bincang akan datang. Kewajipan ini bukan dua-dua. Kewajipan apabila masuk waktu mendirikan ataupun melakukan satu daripada dua perkara. Sama ada buat segera, kewajipan pertama, ataupun azam di awal waktu. Azan apa? Terlintas di hati, aku akan mendirikan solat isyak dalam waktu. Buatlah bila-bila, tak haram. Cuma tak dapat fadilat solat di awal waktu. Bonus yang Allah sediakan, peruntukan bonus bayaran kepada sesiapa yang mendirikan waktu sembahyang di awal waktu, terlepas yang tu bonus tak ada, tapi pahala sembahyang ada. Tapi kalaulah dia sembahyang tak sembahyang di awal waktu, dia tak azam, haram. Ini bahaya. Ini yang sebenarnya dia nak cerita haram itu, tapi dia tak tahu pendetilan menyebabkan dia bedal haram. Nyayalah kepada orang, ni solat lewat haram. Kenapa haramnya? Dia tak tahu. Tak boleh solat lewat. Iyalah tahu kenapa tak boleh. Haramnya. Dia tahu tu je. Dia sebenarnya detail yang hilamnya haram kerana tak azam. Hilam dah azam tu. InsyaAllah kita akan bincang ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-puan, minta maaf sekali lagi kerana kita tak sempat nak baca 2 kitab lagi. InsyaAllah bulan depan, yang minggu akan datang, minggu keempat, kita akan sambung 3 kitab. Dan jemput kepada tuan-puan seperti biasa, kita sediakan, pihak pengajar sediakan makan pagi. Selepas makan baru boleh balik. Tak nak balik pun tak apalah. Jangan balik awal. Makruh balik menolak pemberian orang lain. Jangan tak makan, makruh. Tok guru saya cukup marah. Tok guru saya ni dia panggil bias budaya dia, lepas kita orang belajar, dia sediakan air dengan biskut saja. Ada yang nak cepat nak balik, dia marah. Dia kata orang nak buat ibadah, orang nak buat kebaikan, dia tak nak tolong orang buat kebaikan. Jadi orang yang menolak pemberian orang walaupun nak cepat, seolah-olah dia menolak kebaikan orang lain nak buat. Makruh. Kena ambil. Wallahu a'lam. Tu Ilan nak suruh makan je. Nak makan pun dapat pahala tu kan. Mana nak cari? Dahlah datang dapat pahala, makan pula ada pahala. Itulah tempat pengajian saja.